Akhirat besok silaturahim ni akan cakap. Masa bersalam, ialah laga-laga pipi, tapi belakang kutuk-kutuk contohnya. Akhirat besok rahim ni akan cakap, ya Allah, dia ni memang betul-betul nak baik. Yang ni seko ni memang tak, dia dalam hati tak pernah nak maafkan. Ni seko ni masalah. Neraka lah seorang tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang berhormat, yang sudi hadir. Terima kasih banyak dalam kesibukan datang hari ini. Tidak saya lupakan kepada Tuan Pengerusi masjid, Tuan Imam, barisan imam-imam yang ada, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Alhamdulillah, amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, seronok sangat saya dapat sampai sini. Sebab tengok masjidnya unik, mereka bentuknya unik. Mudah-mudahan dapat dipertahankan, ya. Walaupun yang nak menahan itu macam tak ramai nampak kan, tapi kita pertahankanlah yang boleh kan. Ni masjid ni kan, ingat, selagi ada masjid tu, itulah hati masyarakat kat situ. Maknanya selagi ada orang menghidupkan masjid, hiduplah masyarakat kat situ. Ni kira hati lah ni. Sebab apa? Imam bila dia doa tadi, dia doa untuk semua. Doa untuk semua, doa untuk masyarakat, doa untuk muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, untuk semua sekali. Jadi tak ada dia doa untuk diri dia dengan orang yang datang saja, tak. Jadi siapa yang tak datang tu tak usah belagak kan. Sebab orang yang datang ni mendoakan untuk semua sekali, termasuk yang tak datang. Jadi yang tak datang tu walaupun hidup dia senang, barangkali doa orang kat dalam masjid ni. Tu dia. Kan? Jadi itu sebabnya pentingnya dalam kemasyarakat kita ni, satu benda yang kita kena fahami kan, satu benda yang tak boleh kita elakkan adalah silaturahim. Silaturahim. Itu sebabnya malam ni datang. Kalau ikutkan dari segi kejiranan, kalau Nabi ditanya oleh sahabat siapa jiran kita, Nabi jawab 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan, 40 atas, 40 bawah. Sahabat-sahabat bila dengar tu, kiri kanan, depan belakang faham, atas bawah tu tak berapa faham mana. Jadi dia pun tanya, ya Rasulullah, yang atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata, kami ikut sajalah. Nabi kata, rupa-rupanya zaman kita ni baru jumpa kan, rumah flat, rumah apartmen kan. Tapi nak beritahu apa? Nak beritahu wajib baik. Jadi jiran-jiran wajib baik. Bukan kata kena baik, dia wajib baik. Jadi maknanya 40 kiri, 40 kanan, depan belakang hampir mustahil. Nak pula kan, macam sekarang ni rumah kampung pun kira lama, yalah kalau kita tengok jarak-jarak kan, kalau kat taman-taman perumahan tu, rumahnya berkongsi dinding, rumah teres, rumah banglo pun nak ikutkan jarak tak adalah jauh sangat, pagar dah tu. Tapi kadang-kadang disebabkan oleh mentaliti masyarakat yang sekarang ini kebanyakannya semua mementingkan hal peribadi sendiri saja. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Salah cara tu. Kan? Sedangkan orang dulu cubit paha kiri, paha kanan terasa. Maksudnya apa? Maknanya apa yang menimpa kat saudara kita, kita sepatutnya merasainya juga. Jadi bila sebut 40 kiri, 40 kanan, depan belakang, atas bawah tadi, hampir mustahil nak baik. Nak pula dengan kesibukan masing-masing kan? Kan kesibukan masing-masing. Yang seorang ni balik, yang seorang ni belum balik lagi. Kita balik, dia tak balik-balik lagi.
Dan macam saya ada kat Rompen ni 2 minggu tuan-tuan, 2 minggu di Rompen. Sebab apa? Menyiapkan rumah asnaf, mak asnaf di Rompen ni. Ada 2 rumah yang terpilih. Alhamdulillah, insya-Allah kita cuba siapkan. Tengok keadaan hujan ni memang terganggu sikit lah. Sebab kita program ni dah masuk di Pahang ni, maknanya episod yang ke-9 dan yang ke-10. Habis ya 2 minggu di sini, akan bersambung di Terengganu pula lagi 2 episod. InsyaAllah akan mula bersiaran mulai 25 Januari 2021 jam 9 malam. My House nama program tu. Kita ubah rumah orang miskin ni kepada rumah yang lebih selesa, yang lebih selamat dan sebagainya. Nak tahu macam mana cara dia? Tengoklah sendiri program tu. Ponek dah aku 2 minggu. 2 minggu. Tak jadi kerja tuan-tuan. Tapi itulah dia. Makna apa poin dia? Poin dia silaturahim. Apa yang berlaku kat orang keliling, kita pun ambil berat. Tapi susah. Dengan kesibukan tu susah. Yang seorang kerja pejabat, seorang kerja shift. Macam mana? Yang seorang ni kerja kat sana, ni kerja kat sini. Macam mana cara? Cara yang paling senang. Cara paling senang ada satu cara nak menyelesaikan masalah tu. Datang masjid, selesai. Datang masjid. Bila datang masjid, bila habis aja semayang, paling tidak jumpa. Assalamualaikum, jam sihat. Sekarang tak salam pun tak apa. Tak ada masalah tu. Tak payah kecil-kecil hati. Sampai hati kau tak nak salam aku. Tak payah nak kecil-kecil hati. Kan? Kadang ada yang tak faham bahasa tu. Alah takkan tak boleh salam. Oh, ayat kau kan. Tu semua tu. Orang dah beritahu dah ni. Hari ni kita dah cecah rekod 3,000 lebih kes hari ni. Hari ni 3,000 lebih. Dulu kita, negara Arab 3,000 lebih. Negara ni 2,000. Negara ni 5,000. Hari ni kita mengajar. Sebab apa? Sebab dek perangai. Kan? Perangai. Masing-masing begar. Orang ni 9 cakap, degil. Degil. Tak nak dengar cakap. Kan? Dah beritahu dah. Jaga penjarakan lah apa semua. Jangan salam. Tak. Salam juga. Topuk tampar. Kan? Tengok kat kedai makan macam tak ada apa-apa je. Kan? Sedap kat roti canai Rompen tu. Singgah tadi. Saya ingat dah 2 kali dah makan. Kan? Tersampuk lah roti canai tu. Kan? Jadi, silaturahim. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu digelar al-wasil, penyambung silaturahim, apabila dia bersifat al-mukafi'i, orang yang menyambung silaturahim jika saudaranya menyambungnya, dan akan memutuskan apabila mereka memutuskannya. Akan tetapi al-wasil itu ialah seorang yang apabila terputus silaturahim, beliau segera menyambungkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Mana kata kalau ada orang gaduh-gaduh, ada orang perpecah apa semua, maka ditautkan. Kalau orang tu buat program-program, contoh kat masjid ni buat program majlis bacaan Yasin macam contoh malam ni kan. Contoh buat bacaan Yasin setiap hari Khamis malam Jumaat, tu salah satu cara. Orang datang saling pada baca Yasin untuk mendoakan mereka-mereka yang dah pergi lebih dahulu pada kita. Begitu juga yang datang tu dapat juga mentautkan hubungan silaturahim. Tu je peluang dia nak bercampur dengan orang contohnya. Kan? Dan malahan kadang-kadang ada yang bernasib baik pada malam-malam tertentu, hari Khamis tu jamuannya sangat lumayan. Contohlah. Jadi jamuan tu pun pahala sebab bagi makan, sedekah. Jadi pengajaran daripada hadis ini, pertama, Islam adalah agama yang mementingkan hubungan persaudaraan. Kan? Jadi hubungan silaturahim yang baik yang bersifat al-wasil akan mengukuhkan lagi hubungan sesama kita. Kedua, antara silaturahim yang disyariatkan adalah saling mengasihi, saling memuliakan, memberi maaf pada orang yang berbuat zalim kepadanya, memberi kepada orang yang tidak mahu memberi kepadanya dan sebagainya. Semua itu dilakukan semata-mata kerana Allah. Kenapa cakap cerita maaf pada orang? Kenapa cerita bagi pada orang? Walaupun orang tu tak baik dekat kita. Sebab kita kena fikir, orang tu mungkin dengan kita ada masalah, tapi kita tak nak ada masalah dengan dia akhirat besok, maka kita maafkan dia. Kita tak nak ada masalah dengan dia esok, maka tak kisahlah, aku lebih kurang je lah dengan dia. Tu ramai kan antara kita. Malas lah nak gaduh-gaduh ni. Kan? Tapi ada orang dia tergamak tu, putus saudara. Aku tak ada apa-apa dengan dia. Pergi matilah dia. Apa aku peduli dia tu kan.
Jangan. Jadi makna kena jaga, hati-hati. Sebab benda tu yang tak selesai. Kejap lagi saya ceritakan. Dan begitu juga yang ketiga, seorang Muslim hendaklah terus menghubungkan silaturahim, terutamanya dengan kaum kerabat saudaranya yang ada pertalian darah tu kena jaga. Meskipun mereka tidak menerima ketindakannya itu dengan kebaikan. Islam mengajar bahawa kejahatan yang dilakukan seorang Muslim tidak boleh dijadikan sebagai penyebab untuk memutuskan silaturahim. Tak. Dia baik jahatkan kita. Contoh dia makan harta saudara dia. Contohlah kan. Kita jangan jadi sebab untuk putuskan silaturahim. Tak. Dia boleh barangkali perangai-perangai yang bukan-bukan ni sebenarnya adalah ujian untuk kita. Macam orang perempuan lah, ada suami yang tak guna kan. Suami tak dipakai. Contohlah kan. Suami jadi pukul bini, suami yang jadi tak bagi nafkah, suami yang macam-macam perangai. Suami yang pemalas betul kan. Tak keluar kerja, dia memerah duit isteri je. Isteri meniaga pagi sampai ke malam. Contoh. Kita kan cakap, kalau aku jadi engkau, yang seorang lain kan. Kalau aku jadi engkau, dah lama aku tak cerai dah. Tu, ada seekor kan yang belajar dengan setan tu. Macam tu ayat dia. Tapi kalau orang tu, dia baik, dia kata, satu benda dia cakap, aku puji engkau ni. Kenapa? Sebab Allah bagi kau kekuatan, sebab engkau ni boleh bersabar. Sebab ujian tu nak bagi pahala kat perempuan. Kan? Nak bagi pahala kat perempuan, dia bersabar dengan perangai suami yang macam tu. Kan suami yang pukul lah suami ni. Itu sebab kita jangan tanya, macam mana kau boleh tahan lagi? Tak. Cakap, semoga Allah bagi kekuatan kat kau dan kau doakan semoga suami kau tu berubah. Macam tu lah. Jadi setiap kali dia bersabar tu pahala. Sabar, pahala. Doa, ya Allah. Hari-hari menangis. Ya Allah, bukakanlah hati suamiku. Ya Allah. Aku pun tak tahu tah apa bangsa lelaki aku ni. Ya Allah. Tah apa perangai hati tu kohok. Ni 9 cakap. Hati tu hitam, pokat, logap betul hati tu. Tak apa bangsa pun tak tahu. Kira memang batak betul lah hati tu. Macam tu faham tak? Macam mana cakap? Suamiku tu puas lah, aku ajak solat tak mau dia solat. Ya Allah. Dia period tak berhenti. Ya Allah. Contohlah kan. Yang ada jantan ni macam tu. Kan? Yang datang sini tak lah. Ni datang ni semua baik-baik kan. Yang tempat lain lah. Kan? Jadi itu dia. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa yang bermaksud, dan bertakwalah pada Allah dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Jaga hubungan silaturahim. Mana silaturahim? Berkunjung, bertemu dengan orang lain. Baik saudara maupun bukan. Namun makna lebih tepatnya lagi adalah berbuat baik kepada saudara kerabat dengan pelbagai bentuk kebaikan. Maknanya dengan sesiapa pun berbuat baik dengan memacam cara kebaikan. Contoh, dia baik kedui kenara. Kita pergi rumah dia, paling tidak datang makan. Tak dapat, paling tidak datang salam dengan dia, ataupun kalau dah musim PKP ni, datang jumpa tunjuk muka dia. Assalamualaikum. Aku doakan mudah-mudahan anak kau ni semua bahagia sampai ke akhir hayat. Maknanya datang. Maknanya tu kebaikan tu, datang berkunjung. Paling tidak. Tak pun telefon, Assalamualaikum. Aku tak dapat datang kenduri kau ni. Kenapa pula? Itulah serentak pula anak saudara kahwin. Macam tu. Oh iya ke? Lah nak buat macam mana kan? Sekarang musim mengawan, kata. Tengah musim mengawan, semua orang kahwin, dan tiap minggu kahwin. Nak dekat-dekat nak masuk bulan 2 ni, nak bulan 3 dah nak puasa kan? Tu. Dia memang berabut kundi kahwin setiap minggu. Banjir tak banjir? Kenduri tetap kenduri. Dia kata kan? Dia buat pelamin atas air dia kan. Dia kata bersanding dalam perahu. Apa dah hal? Kan? Jadi mak dia kata buat dalam pelbagai bentuk kebaikan. Ada orang tu pula dia pergi kenduri tu datang awal. Datang awal. Saudara mara ke tak saudara mara ke, dia datang awal. Assalamualaikum. Aku hari Sabtu nanti tak dapat datang kenduri kau. Lah kenapa? Anak saudara aku kahwin. Tapi ni ambillah sikit beras. Nampak? Ambillah sedikit ni dalam bentuk kebaikan. Nampak? Bagi barang. Bagi sedekah beras. Ya Allah, aku catering lah bukan pakai beras ni. Tak apalah untuk rumah kau. Macam tu. Kan? Jadi mana kata ada kebaikan. Kan? Ada yang tak faham bahasa tu senyap. Ya. Hidup ke tidak, tak tahulah. Itu yang jadi tuan-tuan. Tak pelik yang berlaku di Putrajaya. Bayangkan Putrajaya. Yang prisin-prisin lah. Kan? Dalam 5 tahun lepas macam mana? 5 ke 6 tahun lepas. Dah busuk dalam rumah tu baru tahu kawan tu dah mati. Punya tahu kan. Kita tak adalah sampai jam tu kan. Tak adalah sampai jam tu. Kita orang tak sidai kain pun risau kat kampung lah.
Apa hal tak sidai kain ni kan? Kalau minum kopi tu asal dah lama dia tak datang minum dengan kita. Lah kau tak tahu ke? Apa pasal? Kan dia kahwin. Lah kahwin. Contoh-contoh lah. Contoh kan? Macam-macam lah. Dia dah lama menduda. Jadi dia kahwin langsung tak datang. Surau tak datang, masjid tak datang. Apa tak datang. Bini lawa tuan kan? Macam mana? Kan? Itu pun bukan alasan lah. Tapi kalau macam tu dia tak datang, tak geng dengan kita pun tak payah geng dengan dia. Tu Nabi tak ajar. Sebab silaturahim ni kena jaga. Cara nak menjaga silaturahim, yang pertama, minta maaf. Minta maaf. Adalah satu orang ni, dia tanya, minta maaf ni kena cakap ke? Memanglah kena cakap. Tapi kalau dah cakap, takkanlah nak cakap sebiji, sebijon, nak sebut-sebut. Dah mengadap ni, minta maaf banyak. Dah, okey lah tu. Nak kena sebut lah apa, macam ada akad lah. Aku pukul engkau, aku nia. Cakap lah, aku minta maaf lah segala salah silap aku. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Sudah. Yang ni bosa-bosa diulang-ulang lagi buat apa? Dia nak mesti sebut nama aku, nombor IC, pula otak tu. Kan? Ada orang sebut macam tu. Kan? Orang dah jumpa, orang dah datang. Contohnya minta maaf. Contohlah, saya nak minta maaf dengan YB. Kan? Jadi YB dah tahu dah saya nak datang jumpa YB nak minta maaf. YB saya dah buat salah dengan YB ni datang. Datang. Datang rumah dia tu pun orang tahu dah nak minta maaf. Menyembah pergi rumah dia. Apa lagi yang kau tak faham? Itu juga. Kan? Baby minta maaf banyak lah. Saya banyak buat salah ke apa benda semua dulu. Okey lah. Saya pun dah lama maafkan. Ayat standard. Kan? Saya dah lama maafkan lah. Saya dah tak fikir dah tu. Ya, terima kasih banyak lah baby. Terima kasih banyak. Balik. Dia sebut dia. Dia minta maaf tak cakap betul-betul. Apa hal? Kan? Kan bangang tu. Kan? Macam tu lah. Kan? Jangan kita buat silaturahim ni lebih kurang dengan orang. Apa syarat nak minta maaf? Apa syarat nak minta maaf? Saya tanya. Syarat nak minta maaf ada satu syarat. Syarat apa? Syarat dia tak ada syarat. Tu syarat dia. Ada orang meletakkan syarat. Aku boleh baik dengan dia. Bayar dulu duit aku 10,000. Ada orang cakap tu. Duit dia, kawan tu berhutang 10,000. Percaya cakap saya, bayar pun takkan baik. Sebab dia meletakkan harga pada baik tu. Nak baik-baik je lah. Kan? Kalau boleh bayar, bayarlah. Kalau tak bayar pun aku nak buat macam mana. Ada kes tuan, dah bayar, tak baik. Siap ada cakap, aku janji nak potong leher kalau tak baik. Bayar kan tu, boleh cakap tu. Tapi hakikatnya tak baik. Sampai sekarang tak potong leher tu. Ya tuan, bercakap ni akal tak ada pakai. Itu masalah. Agama aja apa? Agama aja jangan putus silaturahim. Dah baik, dah salam, dah cakap, cukup. Betul ya? Tak membosa-bosakan. Oh ni, cari salah orang. Dalam bab silaturahim kejap lagi saya bagi. Ada lagi poin dia. Minta maaf tak ada syarat. Ada tu pula, aku boleh maafkan. Kan? Aku boleh maafkan tak ada masalah. Tapi dengan dia ni tak boleh. Boleh pilih pula siapa. Kan? Aku orang lain boleh. Tapi dengan ketua kampung ni memang tak dapat. Umat ketua kampung lah. Contohlah. Kita siapa? Kita ni nak hidup aman. Ni bukan dunia saja, akhirat juga. Jadi minta maaf tu ikhlas. Memaafkan pun ikhlas. Jangan muka-muka. Ni dah minta maaf. Okey, bila kita bersalam. Dalam bab minta maaf lah Dalam bab minta maaf. Bersalaman. Ataupun kita dah jumpa. Dah bercakap. Aku minta maaf banyak-banyak. Zahir dan batin. Hujung rambut dan hujung kaki. Maka bila yang bercakap tu. Kepada yang minta maaf ni. Yang bercakap tadi gugur dah. Tak ada apa dah. Tapi orang yang tadi. Yang contoh. Yelah aku maafkan kau. Aku tak ada apa dah. Contoh. Dia kata maaf. Tapi dalam hati dia tak maaf. Dia dengan Allah Ta'ala tak selesai. Faham? Itu sebabnya kena hati-hati ni. Ni bab kena cerita. Sebab banyak orang bab kadang tangan aja. Tu sebab Allah Ta'ala letakkan paling borek sekali sifat rahim Allah letak dalam silaturahim. Silaturahim rahim tu sifat Allah tu. Akhirat besok silaturahim ni akan cakap. Masa bersalam, yalah laga-laga pipi tapi belakang kutuk-kutuk contohnya. Akhirat besok rahim ni akan cakap, ya Allah,
dia ni memang betul-betul nak baik, yang ni seko ni memang tak, dia dalam hati tak pernah nak maafkan. Ni seko ni masalah. Neraka lah seorang tu. Itu sebabnya kena ikhlaskan hati kita. Pertama. Kedua, komunikasi kena jaga, terutama adik-beradik. Terutama ni kadang-kadang sebab dia cakap boleh jadi masalah. Tu sebab hati-hati, kan? Orang perempuan berhentilah bercakap. Saya ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Ini dengan kadang-kadang dengan adik-beradik pun jangan cakap kawan-kawan, jangan cakap ni. Adik-beradik pun tak baik. Kau masuk dalam rumah, kau masuk dalam tu abang dia tu. Kau masuk dalam. Kau ajar tak, kau ajar adik macam tu. Kakak masuk dalam kak, masih ni. Kau masih ni. Umat kakak dia tu. Contohlah kan. Apa salah? Kak, ada benda nak bincang sikit boleh? Apa salah? Kan? Tu semualah tu tuan-tuan. Adik-beradik pun payah. Kadang-kadang bab belapang dada ni dengan orang luar boleh, dengan sahabat-sahabat boleh, dengan kawan-kawan boleh. Tapi dengan adik-beradik sendiri payah. Perasan ke tidak? Dengan darah daging payah lebih kurang. Oh, tak ada. Apa hal lah dia? Dia berlumba pula. Tak boleh anak orang ni lebih pada anak orang ni. Tak boleh anak ni lebih pada anak orang ni. Anak orang ni dapat 5A, dia kecil hati. Anak dia boleh dapat cemerlang. Cepat-cepat masuk dalam WhatsApp biar semua tahu. Padan muka kau, anak aku pandai. La ilaha illallah. Jangan macam tu. Ya. Sebaliknya kita kena didik hati kita, saudara mara, sahabat-sahabat dapat kegembiraan, kita pun gembira sama. Didik hati kita macam tu. Bak kata Tuan Guru Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kan? Dia kata apa? Dia kata apabila dalam hati kita, bila kita dengar ada orang lain dapat kegembiraan, hati kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah mula ada. Faham tak? Contohlah YB ni kan, YB ni bertanding itu dia menang. Kan? Contohnya. Dia menang, dalam hati kita tak rasa apa-apa. Biasa contoh. Makna dengki dah mula ada tu. Bila dia dah menang tu kan, dalam hati doa mudah-mudahan dia dapat jalankan tugas, kan elok. Macam tu. Dengar kawan kita dapat naik pangkat, lah macam dia seorang kerja tinggi. Nampak? Atau confirm dengki dah ada. Kan? Dia bawa kereta baru tahun dia dicuri itu, la ilaha illallah. Confirm dengki tuan. Kan? Lawa tak terlekung aku lah belagak. Nampak. Lawa tak terlekung aku. Cantik lah. Mana kau beli? Tak ada, anak aku bagi. Itulah hantar kena minta dengan anak aku pula lah. Kan? InsyaAllah lah korang pun boleh ada lah. Telekong macam ni. Murah je kat luar. Sekarang nak kau beli. Berapa ratus? Alah baru 800. Kata kan. Agak telekong tu buat tak tahu lah. Daripada Johnny Hapo tak tahu lah kan. Memang ada tuan-tuan. Telekong, tudung. Gila betul. Tu yang monong suami kat masjid tu. Mana nak cari duit kan. Tapi itulah dia. Makna kata, jangan kita dengki. Malahan kegembiraan orang lain, kita pun gembira sama. Tu didik hati kita. Ketiga, fokus pada kelebihan. Bukannya pada keburukan. Alah, kau tak tahu. Dia ni, kau tak perangai dia. Aku bukan kali dua kenal dia. La ilaha illallah. Jangan. Apalah Ta'ala pesan, jangan buka aib orang kan. Allah tak pesan dalam Quran kan. Jangan buka aib orang. Nabi cakap apa? Barang siapa yang membuka aib orang, maka Allah akan membuka aib orang tu walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Makna sekarang memang betul duduk dalam rumah pun tersebar agak. Buat viral. Zaman viral. Kan? Kan? Samsul Debat datang ke Leban Condong. Dah viral. Heboh. Dalam WhatsApp kan. Tu yang malam ni ramai ni 30,000 tak kurang ni saya tengok. Sebab orang dalam apa dekat dalam Facebook dia tak perasan berapa ramai. Kan? Tu saya beritahu tu jangan main-main malam ni ramai ni. Kan? Sosak saya nak parking pun payah tadi. Gila tu depan tangga parking main-main dah tak ada parking. Kan? Macam tulah tuan. Kan? Tak ada masalah tu dah. Okey je. Sekarang ni tengah musim banjir kan, banyak yang terputus hubungan. Kita doakanlah sahabat-sahabat kita ni dapat survive. Itu apa saya duduk dekat area Penyabung. Jadi pagi tadi air naik tak berhenti-henti, petang tadi berhenti hujan kan. Dah ada yang mesej dekat dalam Facebook dan Instagram. Jadi ke malam ni Leban Condong kalau macam ni punya banjir. Mak ayat kan. Dia dah tahu dah lah. Dah tersebar dah kan. Jadi itu dia. Fokus pada kebaikan, fokus pada kelebihan. Jangan cari keburukan. Cari keburukan memang jumpa. Tak payahlah.
Semua orang ada aib masing-masing. Betul tak? Kita semua ada aib. Kan? Kita ada mulut, orang lain pun ada mulut. Kita boleh burukkan orang, orang pun boleh burukkan kita. Jadi mana kita nak? Jaga aib orang, Allah jaga aib kita. Tu je. Imam Hanafi bawa barang ke pasar, orang berebut nak bawa barang dia. Wahai tuan, bagi kami angkat barang tuan. Kenapa kamu nak angkat? Kamu ni orang hebat, tentulah kami kena angkat. Kata. Senyum ke tak? Tak. Menangis. Menangis Imam Hanafi. Kenapa kau nangis? Ketahuilah sungguhnya aku ni nampak hebat kat mata kamu ni kerana Allah tutup aib aku. Itu je. Semua ada perangai ni. Tak payahlah nak nyuruh. Termasuk OIB. Kan? Semua ada perangai tu. Iya. Tapi cuma tinggal lagi apa? Allah tutup aib kita semua. Tu je. Semua pernah curi durian. Pernah curi buah kat dusun orang. Contoh. Curi selipar kat masjid. Contoh. Dalam program My House ni ada satu rakaman buat kat Perak. Ditibai selipar penceramah. Gila tu. Tuan-tuan, selipar penceramah pun hilang. Tapi tak adalah saya marah. Ada. Agak ada tersalah sarung. Kan? Tersalah sarung. Kan? Cakap baik lah. Nampak macam mana? Kaki ayam lah masuk dalam kereta. Apa dah hal? Kan? Iyo. Jangan poning-poning kepala tuan-tuan. Fokus pada kebaikan. Ada hikmah. Hikmah nak beli selipar baru. Betul tak? Kan? Contoh. Kemudian yang keempat, kongsilah masalah-masalah sesama kita. Kongsi baik-baik. Kan? Terutamanya saudara mara. Bincang adik-beradik ni ada masalah sikit. Kakak kau ni sakit ni jantung berlubang, nak kena operate pula Tapi lah kos dia tinggi. Apa pandangan korang? Ada tak yang boleh bantu-bantu ni? Tak ada masalah balong ni kocik punya kami kutip seorang sikit. Macam tu. Bantu. Mesti kita tolong. Kalau tak cukup besok saya cuba usahakan bantuan-bantuan lain. Macam tu bincang adik-beradik. Kan? Begitu juga lakukan aktiviti bersama. Contoh apa? Kadang-kadang keluarga adik-beradik apa dia buat? Dia buat hari keluarga. Dia buat family gathering. Bila buat family gathering tu usaha nak taut silaturahim. Hari raya tak dapat kumpul semua sebab giliran beza-beza. Tu sebab bila ada ruang dan peluang datang. Hari keluarga lah. Macam contoh dekat masjid buat jamuan Aidilfitri. Tiba-tiba masjid buat jamuan, buat kenduri, datang. Bila dah diajak, tak ada keuzuran, datanglah. Itu dia. Sebab untuk tautkan silaturahim. Kan, bayangkanlah betapa seronoknya bila dah bersama, sama-sama beribadah, sama-sama berbincang, sama-sama berdoa, sama-sama bila-bila dah seronok, bila cerita balik masa kecil dulu macam mana, adik-beradik macam mana, maka dia akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita insya-Allah. Jadi persoalan dia, apakah bahayanya pula bila memutuskan silaturahim? Apa bahaya dia? Dalam hal ni kita kena faham silaturahim ni bukanlah perkara yang remeh. Kan? Dia adalah borekkan silaturahim adalah syariat yang agung yang mesti diperhatikan dan dijaga oleh setiap umat Islam. Kan? Memutuskan silaturahim akan membawa akibat bahaya yang bukan sedikit beratnya. Memang sangat berat. Tuan Negeri Sembilan sebut sangat borek lah. Kan? Yang pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Orang yang putus silaturahim. Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23 yang bermaksud, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Orang yang dah bergaduh ni cakap apa pun, telinga dah pokak tuan-tuan. Telinga pokak, mata buta. Macam tu lah. Orang dah buat baik dah, bagi dah je nak baik, bagi lauk dah apa, ni baik, dibuang lah lauk tu. Asal lah buta, tuli. Apa kita nak cakap? Batak hati saya kat tadi kan? Hati tu tak boleh menerima dah. Kebaikan-kebaikan nampak tak elok je. Ni sok tak apa diracun ni kita. La ilaha illallah. Itu saya cakap tadi tu. Paling saya pelik tuan-tuan, ada satu kisah tu. Seorang perempuan ni bergaduh dengan kakak dia. Tak baik dengan kakak. Adik-adik tak baik dengan kakak. Dah minta maaf dah, masing-masing dah settle dah dulu katanya. Tak baik tak lagi. Saya cakap tadi lah. Depan lain, belakang lain macam tu lah. Dah lama bergaduh, bertahun-tahun gaduh. Tiba-tiba yang adik ni nak pergi umrah. Nak pergi umrah. Boleh pula datang jumpa kakak tu.
Menangis-nangis. Kak, aku banyak dosa dengan kau, Kak. Aku nak pergi umrah ni, Kak. Minta maaf. Menangis-nangis. Minta maaf dia. Jadi yang kakak ni memang dah lama maafkan dah. Tak ada apa, dah lapang dada. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dah balik kepada asal. Seronoklah. Balik daripada umrah. Gaduh dia balik. Jadi tuan-tuan rasa dia takut ke apa ni sebenarnya? Pergi Makkah tu dia takut ke Allah Ta'ala bagi balasan kat dia sebab mutukan silaturahim ni. Jadi macam dalam kepala otak atau Allah Ta'ala ni kat Makkah aja ke? Ramai orang kita macam tu kan? Tiba-tiba jadi baik kat sana. Berbalik balik. Beli nombor balik macam biasa. Dah biasa main nombor. Oh, aku tak nak main nombor ni dah. Memang kat sana tak buka kau dah. Balik dia bisik dengan kawan ni. Nombor apa naik ni? La ilah Allah, berbalik tu. Tak nak contoh lah kan. Macam tu tadi, perempuan tadi tu. Dengan kakak, kau main-mainkan agama kau. Main-mainkan agama lah tu. Minta maaf, beria-ria. Apa benda ni? Kau dah minta maaf. Kau pergi Makkah dah tu. Patut elok. Balik lagi tak elok. Mana apa? Ada masalah dengan ibadah dia. Tu sebab mencapai kesempurnaan ibadah ada 4. Pertama, ilmu. Kau dah belajar. Kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, perangai ada perubahan jadi baik. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Makna kalau perangai buruk masih ada, makna ada masalah dengan ibadah dia. Semayang, kutuk orang macam tu je. Semayang, membalun orang macam tu je. Semayang, judi jalan. Aku bukan judi, mereka tu kan judi, tu ikhtiar tu. Yang suka-suka dia kan. Contohlah kan jadi tu kita kena faham. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim ini seperti memakan bara api. Dari Abu Hurairah beliau berkata, ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah dan laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga. Dan ketika aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk terhadapku. Mereka acuh terhadapku, padahal aku telah bermurah hati kepada mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian, maka seolah-olah kamu memberi makan mereka dengan bara api, dan pertolongan Allah akan selalu sentiasa menyertaimu selama kamu begitu berusaha bersilaturahim. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang nak baik dengan orang tak ada masalah. Allah akan bantu. Walaupun orang tu tak nak baik dengan kita. Jadi jangan kita buat baik pun tak ada guna. Dia macam tu juga dengan kita. Tak. Kita buat agak baik. Contoh kita masak lauk. Contohlah tiba-tiba adalah cucu. Kita buat kekah kan. Kekah cucu kan. Nak baik kenduri tak adalah. Tapi nampaklah kambing. Sekor dah masak manis. Bungkus. Hantar ke rumah orang ni satu. Hantar rumah orang ni. Rumah ni tak payah. Jangan macam tu. Bagi je lah rumah tu. Walaupun dia baik tak baik, kita bagi dekat dia. Bagi kat semua. Tentang dia tangan timur tu lantar dia. Allah bantu. Hati kita senang bila baik dengan orang. Itu aja. Orang yang hati tak elok, tak boleh tidur malam ni, ada je mana fikir buruk pasal orang. Betul tak? Itu sebab ada seorang sahabat kan, yang Nabi, dalam kisah Nabi duduk di Masjid Nabawi tu. Nabi nampak ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Dan Nabi sebut apa pada sahabat? Sesungguhnya dia tu ahli syurga. Sempat orang tu hari lain, orang tu ahli syurga, Nabi kata lagi. Hari yang lain jumpa lagi lelaki yang sama. Laki tu ahli syurga. Jadi sahabat-sahabat dah tak tahan. Ringkas cerita, semua pergi ke rumah dia. Semua kata, boleh tak kami nak tumpang bermalam kat rumah kau? Boleh, silakanlah. Dia orang baik. Jadi tak ada kerja lain, sahabat ni mengandap dekat lubang tu, ninyau. Tengok dia buat apa. 3 hari 3 malam tak dapat jawapan. Tengok dia bangun je besok, makan je besok, semayang je besok. Nak kata bangun rajin sangat, bangun pukul 3-4 pagi, tak ada pula. Tapi apa amalan dia? Rupa-rupanya bila lepas tu hari ketiga dia pun serena. Dia kata, macam inilah Tuan, kami sebenarnya nak tahu. Bila Nabi cakap kau ni ahli syurga, kami nak tahulah apa amalan kau. Kami tinjau, tak adalah kami nampak amalan yang pelik-pelik pun. Boleh tak kamu kongsikan dengan kami ni? Dia menceritalah. Aku tak adalah apa sangat pun. Cuma yang paling aku tak boleh lupa, setiap hari sebelum aku tidur, aku tak terlupa niat 3 perkara. Apakah dia? Yang pertama, aku niat sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang.
Sebelum tidur, aku maafkan semua orang. Tak ada siapa salah-salah dengan aku itu. Tak ada apalah, aku maafkan. Yang kedua, sebelum aku tidur, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan begitu juga yang ketiga, aku niat kalaulah aku hidup lagi esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua orang. Sebabkan niat dia yang tiga ni, Nabi sebut dia ni ahli syurga. Kita tidur macam mana? Tanya balik. Talalap tuan-tuan. Maaf, tahu-tahu dah pagi. Kan? Letak niat, ya Allah, sebelum aku tidur ni, ya Allah, aku niat. Cuba yang tu lah. Cuba buat yang tu. Kan? Ada tu pula lagi pula. Kau siap kau benda pertama. Besok benda pertama aku buat, kau tengok aku tampar dia. Sebelum tidur tu. Tiba-tiba besok dia yang tak bangun. Mati. Apa hal? Last hidup kau niat nak menampar orang tapi tak sampai. Kan? Itulah jangan tuan-tuan. Kita tak tahu. Jangan kutuk orang, jangan maki orang. Kalau rasa tak sanggup, jumpa dia balik minta maaf. Yang baik-baik je cakap senang. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Itu je. Yang ketiga, bahayanya kepada orang yang memutuskan silaturahim, tidak termakbulnya doa. Kan? Tidaklah seorang Muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan padanya 3 hal. Allah akan segera memakbulkan doanya. Allah akan menyimpankan baginya akhirat kelak, dan Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat itu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyakkan berdoa. Nabi lalu berkata, Allah nanti akan memperbanyakkan memakbulkan doa-doa kalian. Dengan syarat apa? Dengan syarat jangan memutuskan silaturahim. Ingat tu. Tu sebab tuan-tuan tanya balik, kenapalah doa aku ni tak makbul-makbul? Kenapalah banyak masalah keluarga aku? Tanya balik, ada tak masalah dalam keluarga kita ataupun dengan sahabat-sahabat kita, dengan rakan-rakan kita yang belum selesai? Kan? Kemudian yang keempat, hukumannya disegerakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda apa? Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Derhaka pada mak ayah pun atas dunia lagi Allah dah bagi. Macam tu juga memutuskan silaturahim, atas dunia lagi Allah dah bagi. Kelima, putusnya rahmat dari Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata rahim diambil dari nama Allah, iaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, yakni bersaudara, maknanya menyambungkan hubungan, aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa putuskan hubungan, Allah akan putuskan hubungan dengan dia. Maka jauhlah dia pada rahmat Allah, tuan-tuan. Itu sebab jangan pilih nak bergaduh, pilih nak berbaik aja. Keenam, jauh dari syurga. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, jauh dari keimanan. Pemutus tali silaturahim akan menjauhi dari tanda-tanda keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman pada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaklah menyambungkan tali persaudaraan, bukannya memutuskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam tuan-tuan. Dia tak cakap, tapi nampak tanda. Kenduri kenara tak nak pergi. Orang ni tak nak campur. Orang ni buat tak tahu. Orang buat majlis kenduri ni, orang buat kenduri tahlil tak datang. Orang ajak itu tak datang. Wah, ada ajak direct ni, pergi rumah dia ajak ni, tetap tak datang. Kan? Macam-macam. Kalau tak ada keuzuran, dah sebut insya-Allah, Allah dah izinkan kita, tapi kita saja tak datang, tuan-tuan. Tuan-tuan tanya. Wah, hal dah ajak ni. Dia insya-Allah dengan niat tak nak pergi. Maknanya jangan salahkan, Allah dah bagi izin dah, kita yang tak nak pergi. Kemudian merenggangkan hubungan dengan Allah. Itu tadilah. Merenggangkan hubungan. Tadi rahmat. Ini merenggangkan hubungan pula. Allah Ta'ala tak nak tolong kita. Allah biarkan kita. Allah biarkan kita dalam keadaan yang macam-macam, tuan-tuan. Kita dalam dunia ni nak kerja 3 je. Pertama, kerja apa? Disebut sebagai hidayah. Supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Kan? Benda buruk dan benda baik. Itu sebab orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Kan? Dah biasa melawan suami, kan?
Dijarit suami tu. Habang, cokik sudu, mati orang turun. Kan? Cubalah elok-elok kan cakap. Dah biasa. Dia dah biasa, dia rasa okey je. Hidayah tak ada. Hidayah tak sampai. Walaupun nama bini dia Hidayah. Macam tu. Tak dapat tuan-tuan. Kan? Dah biasa main nombor, tak rasa apa. Dah biasa tak semayang, tak rasa apa. Kan? Dah biasa tak sedekah, tak rasa apa. Orang sebelah rumah lapar tak makan, biarlah. Pandai-pandailah dia. Pak. Kan? Tak rasa apa. Nampak tak? Dia dah biasa. Itu sebab betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kedua, kejarlah apa disebut sebagai maghfirah, iaitu minta ampun dengan Allah. Melainkan yakin sangat, alhamdulillah Ustaz, sepanjang tahun 2020 dari bulan 1 sampai bulan 12 belum ada dosa lagi dah. Orang angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedar diri, kan? Confirm ada dosa. Bukan cakap tuan-tuan ni termasuk yang bercakap tu. Bukan TV berdosa dah. Ya Allah, tengok cerita Korea. Pakai skirt pendek, santak sampai ke kangkang. La ilaha illallah. Jangan cakap apa? Kan? Dia pakai skirt makin lama makin tinggi. Makin lama makin tinggi. Duduk pula tu. Duduk bersimpuh pula kaki macam tu. Kawan, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mata tengok. Kan? Dia zikir tak tahan tu. Kan? Allah, 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 Allah. Tukar channel TV3. Pap! Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makin laju. Makin laju tuan-tuan. Apa benda nak cerita? Mesti ada dosa juga. Kan? Dosa. Jadi bila ada dosa, Nabi sebab apa? Sebaik-baik manusia yang berdosa, bertaubat kepada Allah. Kan? Itu dia. Maghfirah. Minta ampun dengan Allah. Cara dia apa? Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah. Itu sebab imam bila habis, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Nampak tak? Minta ampun dengan Allah lah tu. Kau tak faham. Dah 20 tak tahulah Ustaz, istighfar tu astagfirullah tu minta ampun 50 tahun semayang tak tahu lagi. Tak apalah baru tahu hari ni kan. Tak apa. Lepas ni niatkan astagfirullahalazim tu memang minta ampun dengan Allah lah tu. Kan? Kita ada dosa tuan-tuan. Dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan keluarga, dosa dengan mak ayah. Kan? Macam-macam dosa. Jadi minta ampun. Dan yang ketiga, lepas hidayah, lepas maghfirah, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmah. Sebab hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Rahmat ni lah tiket nak masuk syurga. Ada seorang abid ahli ibadah. Dikatakan ahli ibadah ni beribadah selama 500 tahun. Orang dulu umur panjang. 500 tahun. Kemudian Allah Ta'ala sebut, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah beritahu. Dia kata apa? Tak nak ya Allah. Aku tak nak. Dia boleh cakap itu. Kau masukkanlah aku ke dalam syurga sebab ibadah aku yang 500 tahun tu ya Allah. Belagak dia. Allah cungkil biji mata dia keluar sebelah. Kenapa ya Allah? Sesungguhnya ibadah kau yang 500 tahun tak boleh nak tebus. Rahmat aku bagi kau dapat melihat dengan sebelah mata kau. Nak cakap apa? Jadi Allah bukan peduli pun kita semayang berapa banyak. Tapi kita ni yang nak ke Allah ni. Kita memang Allah nak. Allah Ta'ala tak heran lah kita semayang tak semayang. Kau tak semayang dengan kau. Padahal kau tak ni apa lantak kau lah. Tapi kita ni yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan boleh masuk syurga. Itu penting kena faham ya. Kemudian dalam satu hadis sahih menjelaskan bahawa seorang yang selalu menolak silaturahim dari kerabatnya, maka dia bagaikan memakan bara api yang panas. Itu cerita tadi talan bara api tadi. Kan? Dia sendiri yang tolak. Mengelakkan bersilaturahim. Orang dah baik, orang dah elok, kenapa kau tak nak elok? YB dah beritahu, jangan gaduh-gaduh, cukup. Kita dalam kampung sudah-sudahlah. Sok pilihan raya, sok kau pangkah bona lah. Buat masa ni kita kena tautkan hubungan kita. Silaturahim kita kena jaga. Betul tak? Datang masjid tak ada politik-politik pun, tak ada. Ada dia tulis, saf pertama untuk yang gaji 5,000 ke atas, tak ada. Saf yang kedua gaji 4,000 ke atas. Yang saf ke-8 ke-9 untuk B40, ada.
Mana ada? Sama ya, kan? Kan? Ada akan tulis, jemput hadir ceramah malam ini. Mereka yang berpendapatan 3,000 ke atas saja dibenarkan masuk. Mana ada? Tak ada. Kan? Sama ya. Ikut Nabi. Nabi sayang siapa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Orang perempuan marah. Maksudnya ni ramai lelaki, isteri. Jadi orang perempuan tak ada isteri, sayang pasangan kita sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang anak-anak Nabi, ahli keluarga Nabi. Kita kena sayang anak-anak ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng belah sana. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng belah sini, dia ni parti itulah, dia ni parti tapawai lah, dia ni itulah. Tak. Nabi tak ajar. Asalkan Islam kita kena baik. Selain pada tu hak masing-masing. Selalu saya cakap. Kan? Jangan sebabkan itu kita nak bergaduh, tak payah. Dah lah kampung ni dah tak apa-apa ramai orang kan dah bergaduh pula. La ilaha illallah. Pelik betul. Kan? Jadi berbaik-baiklah, bersilaturahimlah antara satu dengan yang lain. Standard perhubungan dalam Islam ni ada dua. Pertama, nama dia ithar. Ithar ni, kita mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri kita sendiri. Itu memang susah nak buat. Susah nak buat. Contoh duit kita ada 1,000. Kita bagi 900 kat dia. Biarlah kita tinggal 100. Tak apalah. Sebab kita nak tolong orang. Kita mungkin tak buat macam tu. Kebanyakan kita bagi 100. 900 ada lagi kat kita. Kebanyakan kita macam tu. Bukan cakap orang ya. Mungkin termasuk yang bercakap ni. Nah, ini cakap tu orang ni. Tapi dia ada satu lagi standard. Standard dia nama salamatu sadri. Iaitu berlapang dada. Itu kira paling rendah lah tu. Itu pun payah sangat nak buat. Berlapang dada. Dengar dia dapat jadi ketua kampung. Alhamdulillah. Ketua kampung kita. Dengarnya dia ni dapat ni. Alhamdulillah. Syukur. Orang kampung kita dapat naik pangkat. Besok apa-apa senang minta tolong. Dengar-dengar anak dia, cucu dia IPSA dapat 6. Alhamdulillah. IPSA 6. Ada juga budak pandai kat kampung kita ni. Lapang dada. Jangan kita pening-pening kepala. Dengar-dengar dia beranak lagi lah. Anak yang ke-12. La ilaha illallah. Tak ada kerja lain ke itu? Nampak ayat nampak. Cakap Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua jadi anak yang soleh dan solehah. Nampak? Kan senang. Macam tu je. Tak payah pening-pening kepala kan? Anak-anak jiran pun macam anak kita. Seronok kita. Dia membesar kat sini lah. Dia main kecil-kecil dulu. Dah jadi doktor dia. Macam tu. Seronok kita kan? Ya, jadi macam tu tuan-tuan. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bahaya daripada keputusan atau tindakan manusia. Jika kita memutuskan tali perhubungan silaturahim. Manusia yang sebagai makhluk yang bermasyarakat. Tidak sepatutnya memutuskan silaturahim. Bahkan dalam Islam. Setiap umat Islam atau Muslim-Muslimah yang menjalin tali silaturahim dengan baik akan dapat membuka suatu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup setakat itu. Jagalah silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita dapat menjaga ukhuwah dan hubungan baik antara satu dengan lain dalam kampung itu. Itu saja daripada saya, sedikit makluman untuk semua tuan-tuan dan puan sekalian.